Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dihormati saudara Tuan Pengurusi Majlis kita pada malam ini, yang dihormati juga, yang dikasihi barisan panel forum perdana Masjid Nurul Sadah pada malam ini, Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif bin Muhammad Qasim, juga yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Jeffrey bin Abu Bakar Mahmudi, serta para pimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dihujani sekejap dengan hujan yang mendinginkan malam kita ini, insya-Allah. Semoga ianya menjadi rahmat kepada kita semua. Pada malam ini, saya bagi pihak penganjur, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Nur As-Saadah Pangkalan Batu, mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang ke Majlis Forum Perdana Anjuran Masjid Nur As-Saadah Pangkalan Batu yang julung-julung kalinya kami adakan demi untuk menyemarakkan perasaan kita setelah kita masuk ke dalam bulan Rajab, dan insya-Allah akan diikuti dengan bulan Syaban dan yang bakal tiba bulan Al-Mubarak, yakni Ramadan Al-Mubarak. Semoga dengan program kita pada malam ini ianya akan menyemarakkan jiwa kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan. InsyaAllah pada malam ini bersama kita kami menampilkan dua orang panelis yang saya rasa tuan-tuan sebagian besar tuan-tuan telah pun mengenali mereka. Kalau tak diperkenalkan pun insya-Allah dah kenal, sebabnya mereka ni adalah merupakan figura ataupun personality ilmuwan dan juga dakwah di saluran-saluran televisyen dan juga media massa perdana di negara kita. Yang pertamanya Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif bin Muhammad Qasim, yang merupakan panelis tetap dalam banyak siaran-siaran TV, sama ada dalam Oasis TV Hijrah atau seumpamanya. Dan yang masih lagi ialah program Tanya Ustaz. Tanya Ustaz, inilah orang dia. Rupa-rupanya dia ni orang Melaka je. Beliau ni orang Melaka. Rupanya maknya orang Melaka, orang Alu Gajah, orang kita. Alhamdulillah, maknanya dia bagaikan balik kampung je malam ni, insya-Allah. Balik Melaka ni macam balik kampung je. Juga bersama kita ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Jeffrey bin Abu Bakar, juga yang merupakan seorang figura selebriti dakwah dan ilmuwan yang sudah cukup terkenal di negara kita. Ketika membicarakan perkara-perkara agama, persoalan-persoalan akidah dan seumpamanya, lidahnya sentiasa basah dengan selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, walau bagaimanapun kami bagi pihak penganjur mohon kemaafan daripada tuan-tuan, kerana sepatutnya bersama kita juga ialah yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Namun disebabkan beberapa teknikal di akhir last minute orang katanya dah tak dapat nak hadir pada malam ni. Namun insya-Allah dengan dua orang panelis kita yang ada pada malam ni sudah cukup akan menyemarakkan suasana keilmuan kita pada malam ini. Dan tajuk forum kita pada malam ini satu tajuk yang menarik tuan-tuan, yang mungkin akan menimbulkan persoalan dalam jiwa kita. Namun saya yakin ada jawapannya daripada ahli-ahli panel kita.
tajuk forum kita pada malam ini ialah infak menuju kekayaan. Tuan-tuan, infak satu perkara yang memang sudah menjadi kefahaman kita, maklum di antara kita. Namun bila kita bicarakan infak menuju kekayaan, ini satu perkara yang insya-Allah perlukan penjelasan, pencerahan daripada ahli-ahli panel kita insya-Allah. Majlis kita pada malam ini akan berlangsung dengan 3 pusingan. Saya selaku moderator. Pada pusingan pertama, saya akan menjemput kedua-dua orang panelis kita untuk memulakan bicara tentang apa dia infak dan apakah yang dikatakan kaya dan kekayaan menurut pandangan Islam itu sendiri. Dan pada pusingan yang kedua, kita akan menimbulkan beberapa persoalan dan mungkin isu-isu yang sering timbul yang menjadi persoalan di kalangan kita umat Islam. Dan insya-Allah pada pusingan yang akhir, saya akan memberikan peluang kepada panelis kita untuk menyimpulkan tajuk kita pada malam ini dan memberikan buah tangan dari sudut pandangan-pandangan dan ilmu yang boleh dibawa oleh tuan-tuan balik ke rumah untuk kita jadikan amalan dan pegangan kita insya-Allah. Untuk itu, saya tanpa membuang masa, bagi pusingan pertama ini, saya mempersilakan Yang berbahagia Ustaz Jafri bin Abu Bakar untuk memulakan bicaranya insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasih Ustaz Muhammad Nur selaku moderator pada malam ini. Saya hormati sahabat gandingan ahli panel kita, Datuk Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Panjang sangat nama, jenuh nak mengapai, takut salah sebut lagi. Ustaz Dr. Izhar ni, kami ni kawan lama lah, berkawan lama. Makam lain sikit. Dia ada geng dia, dia ada partner-partner dia, tapi partner-partner dia semua dah pergi umrah. So, tinggal dia seorang, dia kentang-kanting lah. Lepas tu saya cuba nak pair-pair tengok dengan apa ni, ada kira backup seorang lah, apa ni, apa subshow debat. Dia pun last minute pun macam tu lah. Ala kulihal kan, tinggal kami dorang lah. Kami ni macam ayam dengan itik lah. Wah, macam tu lah. Ala kulihal, salih ala Muhammad. Tuan-tuan, kita dapat bersama-sama pada malam ni. Syukur pada Allah SWT walaupun hujan sekejap. InsyaAllah, salih ala Muhammad. Mudah-mudahan dia sebagai satu rahmat dan petanda rahmat dan petanda barakah dalam majlis yang kita nak anjurkan pada malam ni. Saya ucap tahniah dan syabas kepada pihak masjid yang salih ala Muhammad berusaha bersungguh-sungguh untuk mengimarahkan Masjid Nur Saadah ni, salih ala Sayyidina Muhammad, dengan program-program yang disusun. Dan subhanallah, saya amat rasa berbangga sebab jadi orang sini. Saya sebab kalau Dr. Izhar dia asal dia orang sini, saya baru je sign agreement jadi orang sini kata. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli silmatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini tuan-tuan, ayat 261. Ayat ini menceritakan tentang kelebihan orang yang berinfak. Infak ni maksud apa tuan-tuan? Sedekah ni maksud apa? Kita sebut sebagai infak ataupun sedekah ni ialah, secara amnya ialah satu pemberian yang kita berikan kepada orang yang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Yang tu, titik dia tang hujung tu, apa dia? Tujuan dia untuk cari redha Allah. Tujuan dia untuk mendapat keredaan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau tak dapat situ,
tak ada yang sebut nak bagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, tak ada yang tu, maka subhanallah samalah dengan pemberian-pemberian yang diberikan oleh orang-orang yang lain daripada kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tak dapat apa, bagi tak ada apa hasil pun di akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bezanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kita meyakini bahawa setiap apa yang kita berikan kepada Allah akan dibalas balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti subhanallah, kalau Allah tak balas dekat dunia, Allah akan balas di akhirat nanti. Subhanallah, Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Allah akan menggandakan kepadanya. Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW sebut dalam bab sedekah ni, Nabi SAW kata apa? Sadaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang beriman saja yang mampu untuk sedekah. Tadi ayat yang saya baca, surah Al-Baqarah 261, Allah cerita. Perumpamaan nak mudah kita faham. Satu pohon, satu benih, batu benih, naik 7 tangkai. Daripada 7 tangkai ada 100 biji. Jadi maksudnya 700%, 700 kali ganda. Kalau kita tukar kepada nilai ringgit contoh, RM1 kita masuk dalam tabung, nilai di sisi Allah ialah RM700. 700%. Dr. Izhar, dia Salih Alaihi Muhammad, merupakan salah seorang daripada penasihat syariah kepada syarikat investment. Dan nak kenal kawan dia tu yang ada janggut yang rebonding tu. Yang tu. Tu dia pandai babak investment ni, Salih Alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, depa boleh offer dekat kita gandaan ataupun keuntungan daripada investment yang kita masuk. Masuk, kalau contohlah saya tak tahu berapa masuk. Kalau kata masuklah dekat syarikat saya atau masuklah dekat bank saya offer 10%. Kalau 10% kita masuk 100, kita dapat RM10. Kalau kita masuk 1,000, kita dapat RM100. Kalau kita masuk 10,000, kita akan dapat RM1,000. Lagi banyak kita masuk, lagi banyak kita dapat. Tapi Allah bukan offer dekat kita 10%. Allah bukan offer dekat kita 20%. Allah offer dekat kita 700%. Tapi apa beza di antara manusia offer dengan Allah offer? Yang manusia offer tu kita boleh nampak fizikal dia. Yang Allah offer itu subhanallah, kepercayaan dan keyakinannya itu hanya berdasarkan kepada iman. Iman. Sebab tu kalau kita masuk duit kita ada RM10 dalam poket, kita masuk dalam tabung, kita letak duit RM10 dalam poket tu, dalam poket kita dah tak ada apa dah, RM0. Tapi tak, di sisi Allah SWT RM7,000. Macam mana kita nak nilai di sisi Allah tu dengan apa yang kita nampak kat mata kita? Melainkan iman. Satu hari, tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang, saya ada kisah sahabat-sahabat saya yang subhanallah Usman. Ada seorang tu, apa ni, Teza, Datuk. Dia dulu mai jumpa saya waktu saya mula-mula buka madrasah dekat Perlis dulu, tahun 2011 buka madrasah. Saya kata saya nak beli Quran. Berapa dia kata nak beli? Saya nak beli dalam 30 biji lah. Dia kata, ustaz nak duit ke, ustaz nak cash ke, ustaz nak Quran? Saya kata, kalau bagi cash saya boleh beli yang lain lagi. Dia kata, ustaz nak pakai dalam berapa? Saya kata, dia nak pakai dalam 300 ringgit. Dia panggil kerani dia, Ustaz, tolong tulis cek kat ustaz ni, bagi sumbangan dekat dia. Berapa tuan nak tulis? Tulis kat dia RM5,000. Saya minta 300, dia bagi RM5,000. Kalau saya tahu, saya minta 1,000. Dia dapat lagi banyak lagi. Subhanallah, tuan-tuan, apa yang berlaku tak lama, Ustaz, 2 minggu je. 2 minggu telefon saya jumpa dia dekat Shah Alam, Salih Alaihi Muhammad, dekat pelita nasi kanak Shah Alam tu. Seksyen Rabak tu. Yang tepi dekat dengan masjid tu. Dia kata, dia cerita apa kat saya. Dia kata, Salih Alaihi Muhammad, ustaz tahu tak apa jadi dengan saya? Tak tahu. Satu projek saya yang saya tender dah rejected, ustaz. Nilai projek tu 10 juta. 10 juta. Reject, ustaz. File tu dah reject, dah chop, dah tutup, dah simpan file tu. Saya tak tahu apa jadi. Baru-baru ni mereka telefon saya balik, mereka panggil balik, mengadap balik, mereka buka balik file tu dan mereka offer balik file yang dah reject itu dengan nilai 12 juta. Saya yakin itu adalah sebab RM5,000 yang saya bagi. Ni bukan pertama kali jadi dekat saya, ustaz. Dah banyak kali saya bagi, lagi Allah bagi, lagi saya bagi, lagi Allah bagi. Ada seorang tu, dia tuan-tuan, dia pergi duduk dekat, dia balik daripada masjid, dia balik ke kampung dia. Dia singgah dekat surau untuk solat asar. Sebelah surau tu ada Salih ala Sayyidina Muhammad, ada
kafah, sekolah kafah. Jadi dia duduk tengok budak-budak duduk lari-lari main sambil duduk tunggu balik tu, duduk tunggu. Dia tengok ada satu pakcik duduk jual tepi jalan. Dia kata kat pakcik tu, dia kata, pakcik panggil budak-budak tu, dia nak beli apa, bagi dia ambil, nanti saya tolong bayarkan. Apa yang berlaku tuan-tuan, Salih Al-Syamad, budak-budak tu main lah, main ambil semua, Salih Al-Syamad. Kemudian dia kata, ingat nilai dia tu lebih kurang RM32, macam tu lebih kurang lah, RM32.80 lebih kurang macam tu lah. RM32.80. Dia pun bagilah RM35 lebih kurang macam tu. Lepas tu pakcik tu tak mau, dia kata bagi nak pulang balik nilai, dia kata ambil dia RM35 je. Tak mau dia bagi balik nilai tu. Rupanya dia nak bagi, Allah nak bagi dia ingat figure tu RM32.80 lebih kurang macam tu. Dan dia kata subhanallah, lepas daripada tu dia dapat Salih Al-Syamad satu projek yang nilai dia RM38,200 lebih kurang macam tu lah. Salih Al-Syamad, tuan-tuan, Salih Al-Syamad nilai dapat sama juga kes. Jadi seorang dengan Allah SWT, seorang AJK masjid, dia AJK masjid, satu hari nak mesyuarat nak tukar kapet, nak tukar kapet masjid ataupun tukar kapet surau tu, nilai kapet tu RM11,000. Dan masalahnya surau dia kata tak ada duit, nak cari mana RM11,000, dia tak tahu. Semua duk mesyuarat, kita tak cukup duit ni, padahal Ramadan dah dekat dah ni, kapet nak tukar ni. Dia ni kontraktor, dan dia ada RM11,000 tu, dia ada, tapi RM11,000 tu adalah untuk modal dia ada satu insurans nak kena bayar untuk projek dia tu, dan nilai yang dia nak kena bayar juga RM11,000. Kalau dia ambil RM11,000 dia bagi kat masjid, dia tak dapat projek tu. Maksud projek tu mungkin terlepas sebab dia nak kena bayar insurans RM11,000 tu. Dia fikir tak lepas, malam tu dia letak tangan kat atas kepala ni, fikir semalam Sayyid Muhammad. Tengah malam tu dia telefon pengurusi masjid, dia kata tuan Haji, saya bayarlah RM11,000 tu, saya bayar, tawakal Allah lah, dia kata. Sungguh dia transfer masuk dekat dalam Salih Al-Syamad, tuan-tuan, Salih Al-Syamad, Allahumma salli Muhammad, dia bagi RM11,000, dia dapat projek nilainya, tuan-tuan, Salih Al-Syamad, kalau tak salah saya, Salih Al-Syamad lebih kurang RM110,000 ataupun lebih kurang macam tu lah. Yang nilai dia, tuan-tuan sekalian, sama juga 11 macam tu. Subhanallah, tuan-tuan, ini kisah di antara kisah-kisah yang berlaku kepada orang-orang yang infak, yang dia pun nampak kelebihan infak tu depan mata-mata mereka. Kita ni, tuan-tuan, tak berani je, kita tak yakin, kita tak berani nak bagi, sebab kita takut sekali tak dapat balik. Sedangkan ramai orang yang bagi infak, Allah kata Allah akan bagi balik, Allah akan ganti, dan tak akan berkurang harta orang sedekah. Allah sebut. Salih Al-Syamad, tuan-tuan. Tapi macam itulah kita. Selagi kita tak bagi, selagi itu kita tak tahu. Maka tuan-tuan, sekarang ni sebab tu Nabi kata apa? Nilai iman. Kamu beriman ataupun tidak? Kalau kamu beriman, insya-Allah kamu akan infak. Sebab siapa yang kata Allah akan ganti? Allah kata Allah akan ganti. Siapa yang kata takkan berkurang harta orang sedekah? Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Nak percaya dengan apa yang kita nampak ke, ataupun nak percaya apa yang Nabi kata, nak percaya apa yang Allah kata? Tepuk dada, tanya iman. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita jadi orang yang banyak sedekah pada setiap hari, dan yakinlah bahawa sedekah tidak akan memiskinkan, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, sebagai buka bicara daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri, nampaknya ianya memberikan satu sentuhan yang cukup menarik kepada kita lah, supaya kita sebenarnya jangan takut lah dalam soal nak memberi sedekah, memberi infak. Sebab hakikatnya harta ni Allah Ta'ala yang punya, bukan kita punya. Kita hanya usahakan, kita dipinjamkan je di dunia ni, tuan-tuan. Namun satu persoalan yang timbul, Ustaz, persoalan kaya dan kekayaan ni sering diartikan dalam bentuk yang negatif. Orang nampak soal kekayaan ni benda material semata-mata, hingga menyebabkan ada orang yang bersikap negatif terhadap persoalan kaya dan kekayaan. Namun bagaimana pandangan Islam sebenarnya, tuan-tuan? Ahli panel kita yang berbahagia, Prof. Madya,
tentang persoalan ini. Kalau minta diperjelaskan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Ustaz Muhammad Nur selaku moderator pada malam ini, sahabat panel saya yang dah lama tak jumpa. Rupa-rupanya dia buka cawangan di Melaka. Ustaz Jeffrey, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berapa dengar tuan-tuan, saya datang jauh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab bila kita bagi salam, orang jawab salam, malaikat semua mengaminkan apa yang kita salam dan kita jawab tuan-tuan. Tu doa tu, Assalamualaikum, selamat ke atas kamu semua, malaikat semua amin. Kemudian kita boleh jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fa'alaikassalam wa alaikal barakah wa alaikar rahmah. 3 benda dapat. Selamat dapat, barakah dapat, rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat. Apa lagi nak? Jadi oleh sebab itu saya ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan. Saya datang tadi, saya dah agak dah hujan selebat-lebatnya tuan-tuan. Jadi bila datang tu, saya pun cakap pada sahabat saya bawa kereta tadi, dia kata tolonglah jangan laju sangat sebab hujan kan. Orang kampung nak jumpa ni. Ini kampung viral ni. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pegawai-pegawai polis atau anggota polis yang datang buat buat pemantauan. Kita anggap ini sebahagian daripada tugas mereka. Di mana-mana saya pergi tuan-tuan, memang polis datang. Bukan nak tangkap saya, tetapi nak tengok SOP tu jalan. Saya pergi ke Langkawi baru-baru ni, saya, Ustaz Lah dan Ustaz Haslin, hampir 5,000 yang tertulis. Polis kata 5,000 tertulis. Kalau tengok kepada kawasan, 5,000 tak kurang. Campur atas laut, campur atas yang duduk atas kapal-kapal, sebab dia tahu tak boleh nak duduk atas darat dah penuh dah. Duduk atas laut tu ada 3 ke 4 kapal-kapal besar kat bawah, penuh orang duduk dengar ceramah. Maknanya polis ada juga. Polis kata tak apa, yang penting jaga SOP. Baru ni di Terengganu tak kurang juga daripada 5,000. Alhamdulillah tuan-tuan. Di Pulau Pinang baru ni dekat 3,000 orang. Polis datang juga. Dia nak pastikan yang kita punya SOP terjaga. Apa-apa pun tuan-tuan, kita kena tunjukkan kepada semua bahawa pertama kita ni dah vaksin. Alhamdulillah. Kita pegang apa yang KKM kata, bila dah vaksin, insya-Allah Allah akan jaga kita. Nombor 2, kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Nombor 3, jagalah SOP yang telah ditetapkan. InsyaAllah kita yakin tak ada kluster masjid. Yang ada tu, kluster apa? Kluster bola sepak. Ya? Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila cakap tentang infak ni, Nabi sebut tau, in tunfaq yunfaq alaik. Bila kamu infak, Allah buka lagi pintu rezeki kat kita tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah buka pintu rezeki ni macam-macam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, in tunfaq, bila kamu bagi, sayunfaq alaik ala salasati halin. Kamu akan diinfak. Bila kamu infak, bila kita bagi, kamu akan diberi balik oleh Allah Ta'ala dengan 3 keadaan. Tadi Ustaz Jeffrey Mahbudi sebut tadi, betul lah tu. Apa yang berlaku pada kawan-kawan kita, apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita, apa yang berlaku kepada orang-orang yang infak, dia dapat balik. 3 keadaan kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, in tunfaq yunfaq alaik alal fawr. Bila engkau bagi, Allah bagi balik masa tu juga tuan-tuan perempuan. Percayalah cakap saya tuan-tuan, Allah bagi balik. Saya sangat percaya the power of sedekah. Infak ni takkan pernah merugikan kita. Tambah-tambah ni rumah Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Ini Masjid As-Sa'adah. Saya Alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Datuk Mufti Melaka untuk datang dan bagi ceramah seluruh Melaka. Cuma masa tak ada tuan-tuan. Nak boleh datang tu saya kena bagi. Bulan ni di negeri ni, bulan ni negeri ni. Bulan ni insya-Allah Melaka. Bulan depan dah mula ke tempat lain pula dah. Johor, Negeri Sembilan, Kelantan,
pecah-pecah. Lepas tu masuk Ramadan, saya banyak fokus pada dalam kawasan saja. Tapi tuan-tuan, rumah Allah ini dipanggil infak apa? Infak yang berkaitan tentang wakaf. Betul pengurusi sebut tadi, ada orang kata bila kita infak jatuh miskin. Tak ada bang, saya jumpa ramai orang. Alhamdulillah, Allah bagi saya rezeki kawan dengan serendah-rendah jawatan sampai setinggi-tinggi jawatan. Saya dah pernah masuk macam-macam rumah, tuan-tuan. Rumah yang kadang-kadang kita tak masuk di akal kita, tuan-tuan. Saya masuk rumah, ada satu rumah dekat Damansara ni, Ustaz. Saya sampai hari ni saya ingat, ni berlaku dah lebih daripada 10 tahun. Tapi saya ingat dalam kepala saya, masih ingat. Ni antara orang yang infak, dia bagi dapat balik terus. Baru ni jumpa, dia dapat projek lagi. Alhamdulillah. Orang Islam dapat projek apa? Masalah dia saya suka. Orang Islam dapat projek. Orang Islam dapat projek besar kerajaan. Saya bangga. Sebab anak bangsa saya dapat. Orang Islam dapat. Bila orang Islam dapat, apa dia buat? Macam Datuk Hamzah. Apa yang dia tak buat? Alhamdulillah. Dia boleh cari dana, dia boleh tarik. Tengok, dengar cerita tadi, ayam ada orang infak. 2,000 dia hadiahkan, sedekahkan. Sedekah 2,000 ekor. Bagilah kepada mereka yang memerlukan. Ada lagi gerobok rezeki. Tu semua tu orang yang ada duit tu. Orang Islam kita kaya. Saya pergi rumah dia, Ustaz. Bayangkan saya masuk rumah dia tu, masa tu baru siap. Masa tu belum siap PhD, tengah buat PhD masa tu. Masa pergi masuk rumah, dia punya pintu buka dia, saya dah terkejut dah. Masa tu Datuk Seri tu dengan Puan Datin Seri tu dah Tan Seri dah pun. Datuk Seri dengan Datin Seri tu sambut. Saya masuk. Datuk Seri kata, "Ustaz, ni isteri saya." Tak perasan tu isteri dia. Sebab terkejut sangat, tuan-tuan. Ni, lantai dia semua ni akuarium. Saya pijak ni akuarium, tuan-tuan. Dia punya ruang tamu tu atas air. Saya termenung, saya kata, ya Allah. Dia buat usrah untuk family, keluarga dia. Ada 40 orang ni masa tu. Anak dia masa tu kecil lagi. Sekarang dah besar dah. Pergi universiti balik dah buat bisnes bapak dia semua. Bayangkan, tuan-tuan. Dia buat usrah dalam tu. Masa tu nak semayang maghrib, lepas maghrib isyak. Saya semayang kat situ, tuan-tuan. Tak khusyuk semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan cantik, tuan-tuan. Masa tazkirah tu cantik betul ikan. Saya cerita ini sebab apa? Saya ingat masa tazkirah tu, ni lah buah ni. Buah apa ni? Buah anggur ada kat depan. Bayangkan, tuan-tuan, dah lah aircon je sejuk. Makan buah anggur nak terkencing kita. Bayangkan, tuan-tuan, saya duduk tu tengok tengah semayang. Habis semayang tu terus nak pergi bilik air. Pergi bilik air, ya Allah, tuan-tuan. Bilik air, astagfirullahalazim. Nak boleh sampai bilik air tu kena naik basikal. Semayang 40 hari kat masjid ni baru dapat basikal. Nak sampai tu jauh. Sampai tanya, tengok kan, ingatkan orang Indonesia. Bibi tanya, "Bi, dia tengah sediakan makanan kan? Bi, di mana toilet?" Rupanya orang Filipin. No, I'm Filipinese. Toilet, where is toilet? There. Kita pun nampak cermin, kita pun buka. Bila buka, kita, tuan-tuan, darat, Ustaz. Cari Swiss, tak jumpa. Swiss tak jumpa. Rupanya nak tubik, nak Swiss tu, bila kita buka, kena rapatkan tu, pintu tu. Buka tu, baru dia buka. Itu buka. Dia buka lampu macam ni, Ustaz. Dia panggil tu surayat tu. Lampu apa? Orang Arab panggil surayat. Dia chandelier. Dalam tandas chandelier. Warna dah lah cantik, terang pula. Tai confirm nampak jelas. Confused. Saya tutup, tuan-tuan, tutup. Bila tutup, ini satu benda pelik. Bila tutup, saya nak buang air. Tengok pintu tu, nampak orang sana. Nampak bibik tengah kemas barang. Saya nak buang air tak jadilah. Buka pintu. "Sis, you can see me?" No, don't worry. Rupanya dia tak nampak kita, kita nampak dia. "Bang, aku tak faham apa faedah dia buat benda tu."
Nak buang air pun nak tengok ke? Tapi nak kata tuan-tuan, orang Islam kita kaya. Ni antara orang yang Masya Allah banyak infak. Dia kata Allah bagi rezeki kat dia. Dia ingat masa saya tanya dia, macam mana Datuk Seri boleh kaya macam ni, banyak duit dapat, rezeki dapat. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, Allah beri saya seorang ibu yang sangat garang. Masa mula-mula saya dapat, dia buat masa tu dia bisnes apa tau? Dia kerja dengan orang bisnes kereta. Dia kata apa? Dia kata gaji pertama saya tu, mak saya cakap apa? Mak saya kata, Mat, kau jangan makan duit gaji ni. Gaji pertama ni kau infakkan semua ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kat masjid, sebab surau kita tu nak buat tu. Mak dia bagi tahu. Datuk Seri ni kata, Mak, habis kita nak beli baju, kita nak mulakan kerja, takkan nak semua bagi? Tak apa, pakai duit mak. Pakai duit mak, kau bagi dulu. Bulan kedua macam tu juga, bulan ketiga macam tu juga, tuan-tuan. Alhamdulillah, berkat daripada situlah dia dapat satu projek. Bos dia kat situ yang jual kereta tu, dia kata, kau jadi wakil aku kat sini. Dia pegang dan dia dapat kontrak daripada kerajaan. Allah tu maha kaya, tuan-tuan. Bermula kat situlah dia naik. Tu yang kata Imam Al-Ghazali, kamu bagi, Allah bagi terus masa tu. Masa tu Allah bagi. Nombor dua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, intafak yuakhirullah fi akhir hayati. Nombor dua, Allah bagi kat kita ni. Kita dah infak, dah bagi. Ustaz, saya dah bagi dah sedekah, Ustaz. Saya dah wakaf dah kat masjid, Ustaz. Saya dah bagi dah belanja orang macam-macam, Ustaz. Tapi tak dapat macam Ustaz cakap. Ustaz tipu punya. Tak. Saya tak tipu, Allah tak tipu, Nabi tak tipu, Rasulullah SAW tak pernah menipu. Sebenarnya Allah lambatkan, kata Imam Al-Ghazali. Yuakhirullah fi akhir hayatih. Allah lambatkan dia akhir hayat dia. Apa yang berlaku? Contoh di Pasir Mas, Kelantan. Ni Pasir Mas, Kelantan. Ayah saya orang Kelantan, mak saya orang Melaka, Alor Gajah. Tapi ayah saya dikebumikan kat Alor Gajah. Masjid Alor Gajah belakang tu ada kubur. Rumah pun masih ada lagi. Tuan-tuan, bayangkan, ada pakcik tua ni, dia dikenali Pok Mak. Pok Mak Atak dia panggil. Pok Mak Atak. Dia ni dia pasang, dia panggil 30 tahun kerja dia pasang atap. Orang Kelantan, tuan-tuan tahulah, rumah dia orang banglo-banglo. Macam orang Melaka lah. Tanah besar, rumah pun, ya walaupun rumah kayu, tapi banglo. Kita duduk kat KL, kayu, batu, tapi teres kecil, tak ada tanah. Kita keliling penuh dengan tanah. Alhamdulillah. Bayangkan, tuan-tuan. Dia kata, saya Ustaz, bila naik atas, saya duduk pasang atap-atap rumah orang besar-besar. Saya duduk tengok comelnya rumah, dia kata. Saya bolehlah cakap Kelantan sebab bini orang Kelantan juga. Comelnya rumah, dia kata. Oh ya ke? Masya Allah, rezeki lah. Macam mana buat cik ni? Dia kata, Ustaz, saya ni Allah buka rezeki lepas, orang kata apa? Lepas dekat-dekat nak mati dah. Macam mana tu? Dia ada saku tanah tak besar, yang dapat daripada ayah dia, daripada mak dia. Dia ni tanah faraid lah. Tiba-tiba tanah dan rumah itu diambil oleh kerajaan dengan nilai 2 juta. Nak buat jalan raya. Dia kata, Ustaz, saya ni setiap kali naik tu, tengok buat rumah orang, duit saya dapat daripada, katakan Ustaz buat rumah, saya ambil dengan Ustaz, duit yang saya dapat tu, dia akan ambil sikit bagi sedekah, bagi derma. Dia kata, Ustaz, setiap kali dapat duit buat atap rumah orang ni, saya akan derma, zakat, sedekah, macam-macam saya buat. Tapi rupanya Allah nak bagi rezeki 2 juta dapat sebelum dia mati. Dia kata, sempatlah Ustaz, Alhamdulillah, dengan duit itu saya dapat buat rumah banglo sebiji, kecil tapi banglo. Dan dengan duit itu saya bukan lagi orang yang pasang atap, tetapi saya buka kedai jual atap. Allahu Rabbi. Tengok, ini kata Imam Ghazali, aku lambatkan kekayaan itu di akhir hidup. Yang ketiga, akharallah
ba'da mamatih. Allah lambatkan kekayaan itu selepas kematian. Siapa tuan-tuan? Datuk Yusuf Haslam. Saya naik bulu roma Yusuf Haslam. Datuk Yusuf Haslam rapat dengan saya. Dia selalu kongsi, dia sedih pun dia telefon, dia gembira pun dia telefon. Anak dia Syamsul Yusof rapat semua tu. Bayangkan tuan-tuan, Datuk Yusuf Haslam dia kata apa? Ustaz, saya ni setiap Disember saya akan habiskan zakat saya. Saya akan keluar habis semua zakat. Saya pastikan zakat saya, anak-anak saya, keluarga saya tidak ada yang terhutang dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Datuk begitu bersungguh? Sebab ini ajaran bapa saya, Ustaz. Mak dia, mak Datuk Yusuf Aslam orang tua. Rumah Datuk Islam ni besar tuan-tuan. Rumah dia apa yang tak ada? Yang tak ada hanya padang golf saja. Yang lain semua ada. Nak badminton ada, nak kolam mandi ada, nak semua ada tuan-tuan. Bayangkan. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, mak dia tengok rumah yang agam. Dia kata, Sob, bapak kau tak merasa ni, Sob. Semua yang kau dapat ni berkat daripada apa yang bapak kau buat dulu. Bapak kau gaji 200 driver bas dekat pantai dalam. Hari ni kampung Kerinci. Kampung Datuk Rosyamno. Bayangkan, dia kata, Ustaz, bayangkan. Dia kata, Ustaz, mak saya kata macam tu, saya sebab. Sebab dia kata apa? Bapak dia daripada 200 tu ada RM5 dia akan asingkan terus. Dia bagi tahu dekat Datuk Yusuf Aslam, anak dia, dan juga mak, jangan kau usik RM5 ni, yang lain kau nak ambil-ambil. RM5 ini adalah duit fakir miskin, sedangkan dia adalah orang fakir miskin. Dia orang susah, tapi dia infak. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, Imam Ghazali syarahkan apa yang Nabi kata, bila kau infak kau akan dapat balik. Percayalah, orang yang kongsi rezeki, orang yang banyak memberi, orang yang banyak menolong, percayalah Allah akan buka pintu rezeki dia. Bila? Tunggu dan lihat. Wallahu a'lam, Ustaz. Alhamdulillah, banyak perkongsian yang sangat menarik yang seyogianya saya berpandangan tuan-tuan hadirin sekalian akan lebih bersemangatlah dalam memahami konsep infak dalam agama kita. Tuan-tuan, sebenarnya masjid kita ni insya-Allah akan dinaik tarafkan. Itu di antara plan ataupun perancangan ahli jawatankuasa kerja Masjid Nur Saadah, kerana berdasarkan keperluan semasa. Untuk makluman tuan-tuan, di sebelah tanah masjid ni akan dibina satu pangsapuri 4 tingkat dan 4 blok tuan-tuan, yang mungkin akan menimbulkan, dia akan menambahkan lagi penghuni karyah kita ni sekitar 30 ataupun 40 lagi keluarga, yang mana kita perlukan ruang masjid yang lebih besar. Oleh kerana itulah, alhamdulillah, pihak kerajaan negeri secara tidak rasminya lah sudah bersetuju untuk membantu sebenarnya untuk menaikkan taraf masjid kita. Namun untuk menyemarakkan pengimarahan masjid, kami pihak jawatankuasa memang perlukan sumbangan tuan-tuan untuk menambahkan lagi pelbagai kemudahan di masjid kita ni. Untuk makluman tuan-tuan, dalam seminggu ni kita telah memulakan program istiqamah subuh untuk 40 hari bagi golongan kanak-kanak di sekitar kawasan karyah kita ni. Dan alhamdulillah, pelibatan anak-anak kita setakat ni berkurang sekitar 40-50 orang, sebab kita menjanjikan sebagai untuk menimbulkan semangat mereka hadir solat subuh berjamaah, kita akan hadiahkan kepada mereka yang istiqamah 40 hari ini dengan sebuah basikal. Satu orang akan dapat sebuah basikal mahal, bukan basikal murah, basikal mahal, sebagai satu, orang kata, galakan kepada mereka tuan-tuan. Dan kita juga akan mengadakan banyak lagi program menjelang bulan Ramadan ni. Oleh kerana itulah kami amat memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan. Bagi pihak masjid, saya umumkan bahawa di sana ada tabung-tabung yang diletakkan di sekitar majlis, tempat majlis kita ni. Tuan-tuan insya-Allah berilah sumbangan
infak tuan-tuan untuk bersama dengan kami dalam mengimarahkan masjid ni, insya-Allah. Alhamdulillah, pusingan pertama telah selesai. Timbul persoalan ala di panel kita. Saya lihat kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada sikap yang negatif terhadap persoalan kaya tu. Kaya ni dilihat hanya dalam bentuk material ataupun kebendaan. Kalau dah boleh saya tanya pada Ustaz Jeffrey lah, apa kesan sebenarnya infak dan sedekah ni dari sudut kejiwaan? Kejiwaan maknanya kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah ni, apa sebenarnya kesan besar infak dalam hidup kita sebenarnya? Boleh persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Baru-baru ni tuan-tuan ada salih ala Muhammad, banjir besar. Sini pun kena banjir itu Ustaz. Sini pun tenggelam juga ni. Kampung rumah saya pun kena juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi tak seteruk sahabat-sahabat kita di Selangor. Saya pergi ziarah, dia pergi tengok rumah, masya-Allah, habis tenggelam ni semua Allah, dengan lumpur ni kat sini lumpur ni. Macam mana nak bersih Allah Rabbi. Lepas tu apa orang buat? Ramai orang bagi infak. Ramai sungguh orang bagi infak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan antara benda yang paling banyak disedekahkan tuan-tuan ialah pakaian-pakaian. Cuma saya tengok satu benda tuan-tuan, jadi trend kita ni, kita suka bagi pakaian-pakaian yang kita dah tak nak pakai dah. Bila ada kes-kes yang macam ni, bila ada kes-kes yang macam ada banjir, ada sallallahu alaihi Muhammad, ada apa? Ada banjir, ada apa benda-benda yang berlaku lah. Sallallahu alaihi Muhammad, kebakaran ke apa-apa, hari tu tsunami. Apa yang jadi? Orang pergi hantar. Dan dia kata, alhamdulillah, inilah peluang dia untuk clearkan store dia. Ana jumpa Ustaz, ni cerita betul ni. Seluar dalam Ustaz besar ni. Getah pun putus Ustaz. Saya kata, la haula wala quwwata illa billah. Saya teringat ada sallallahu alaihi Muhammad, ada Ustaz Ismail dulu, Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Hashim Jasin, tuan guru. Dulu dia kuliah dia sekali, Perlis. Lepas tu kuliah ada seorang tok guru seorang, dia cerita satu riwayat ni. Satu riwayat ni dia cerita tentang seorang lelaki yang dia berhadapan dengan sakarat. Waktu dia berhadapan dengan sakaratul maut ni, dia duk sebut, dia kata, alangkah baiknya kalau jauh, alangkah baiknya kalau jauh, macam itulah lebih kurang. Lepas tu dia kata, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau semua, macam itulah dia sebut. Lalu orang pun kehairanan apa yang dia duk cakap, dia duk merepek apa ni waktu dia nak meninggal ni. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahawa apa yang berlaku pada dia waktu tu ialah dia dizahirkan, dia dinampakkan dengan amalan-amalan yang dia buat waktu dia hidup dekat dia nak mati. Lalu subhanallah disebut bahawa alangkah baiknya kalau jauh itu waktu tu ada seorang yang sakit ataupun orang yang tua yang dia pimpin untuk melintas jalan, dan dia dizahirkan pahala-pahala yang sallallahu alaihi wasallam dia dapat dalam langkah-langkah yang dipimpin orang tersebut. Dia kata, kalau macam ni aku tahu betapa besarnya pahala tu, aku jauh lagi ni langkah tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Alangkah baiknya kalau baru keluar satu hari musim sejuk, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia tengok ada seorang duduk menggigil sallallahu alaihi wasallam tepi jalan, sejuk, kesejukan. Dia pakai 2 helai baju. Apa dia buat? Dia tanggalkan selai, dia bagi pada orang tu. Tinggal kat dia selai. Tapi biasa standard kita lah. Nak bagi yang apa? Bagi yang lama lah, yang baru simpan kat dia lah. Itu standard kita lah, macam tu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Allah zahirkan pahala yang dia dapat dengan dia bagi sedekah tu, baju selai tu, subhanallah. Dan dia kata, kalau aku tahu betapa besarnya pahala macam pahala begini, subhanallah, waktu aku bagi tu, dia kata, nasihat aku akan bagi baju yang baru dekat dia. Alangkah baiknya kalau semua tu satu hari tengah makan dengan ahli keluarga dia, ada sekeping roti je dengan 3-4 orang daripada ahli keluarga dia, tiba-tiba ada orang sampai ke rumah dia bagi salam, assalamualaikum, salam, saya lapar nak makanan. Apa dia buat? Sekeping roti yang sepatutnya dia makan dengan seluruh keluarga dia, dia bahagi 2.
Sebahagian dia ambil untuk ahli keluarga dia, sebahagian lagi dia bagi orang tu. Tu pun kira baik sangat dah tu. Tu baik sangat dah tu. Kalau saya lah, saya ingat ada sekeping roti tu, orang mai ke rumah kata, saya kata apa kat dia, tuan? Saya pun ada sekeping ni je. Baik pergi rumah Datuk Hamzah, aku ada roti lebih-lebih sikit. Kita ingat macam tu lah. Tuan-tuan, subhanallah. Tapi dia boleh potong separuh, dia boleh bagi tu, tuan-tuan. Subhanallah, ni baik punya orang ni. Tapi Allah zahirkan kebaikan dia, tuan-tuan, yang dia buat pada hari tersebut. Dia kata, kalau aku tahu betapa besarnya ganjaran pahala, aku bagi dia. Bagi semua pada hari tersebut. Kita akan tengok apa yang kita infak dan kita berikan nanti di waktu kita ada berhadapan dengan sakarul maut, tuan-tuan. Saya ingat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitab Awal Bagi Hati. Dia kata, kita ni selalu tertipu dengan mencari harta untuk anak pinak kita. Kita cari. Kenapa cari banyak sangat ni? Ni aku nak simpan untuk anak aku nak simpan untuk cucuku. Ya, akhirnya apa jadi? Akhirnya memang harta tu akan tersimpan untuk anak cucu dia, tapi apa pun dia tak bawa balik nanti di akhirat. Saya ada seorang, tuan-tuan, saya kenal seorang ni. Dia ni, tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, sangat banyak harta dia. Sangat banyak harta. Pasal apa? Dia ada seorang anak yang sangat kaya. Dan kawan ni tiap-tiap hari, tuan-tuan, apa dia buat? Dia infak. Bukan dia infak, dia bagi dekat ayah dia. Setiap bulan sekali bagi berpuluh ribu kadang dia bagi, sampai ayah dia jadi orang yang sangat kaya. Tapi subhanallah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayahnya akhirnya meninggal dunia dengan duit yang begitu banyak. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan duit yang begitu banyak ni jadi apa? Jadi faraid kepada adik-beradik dia yang lain. Dia tak puas hati, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, saya tiap-tiap bulan bagi ke ayah saya, Ustaz. Bagi ke bulan, tiap-tiap bulan ke ayah saya. Ayah saya duit banyak, Ustaz. Tapi subhanallah, bila ayah saya meninggal, adik-beradik saya yang lain semua ambil bahagian masing-masing. Ada yang beli kereta, Ustaz. Ada yang beli rumah, Ustaz. Ada yang tambah rumah dia. Ada yang buat rolling meniaga, Ustaz. Dia pun tak fikirkah, kenapa tak wakafkan duit tu untuk ayah? Kenapa tak sedekahkan untuk ayah? Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya kata apa kat dia? Bila duit tu faraid, itu duit dia apa? Itu duit dia. Dia nak beli kereta ke? Dia nak beli rumah ke? Itu hak dia. Hak dia anak tu. Bukan lagi dia yang dia pun bukan hak dia lagi dah. Dia tak boleh minta balik. Dan bukan hak ayah tu lagi dah, sebab ayah tu dah meninggal dah. Sebab tu saya nak pesan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak wakaf, tuan-tuan nak infak, tuan-tuan bagi waktu hidup. Jangan tunggu anak-anak bagi kat kita. Lepas kita mati, duit yang ada dekat kita tu berapa tu? Cek dekat lambeng tu. Ada 200,000, ada 500,000, ada 1,000,000. Saya memang akan faraid. Kalau anak-anak kita dia tolong wakaf kat kita dan ingat untuk sedekah kita, alhamdulillah, sujud syukur, tuan-tuan. Tapi dia pun ada kehidupan dia. Dia ada keluarga dia. Dia nak sara keluarga dia. Dan mungkin ada anak kita yang dia tak cukup. Dan dia harap lepas kematian kita, dengan duit kita lah, dia nak guna untuk sara kehidupan dia. Dan tuan-tuan, jangan harap dia tolong buat kat kita. Kalau dia tak sedekah dan infak untuk kita pun, sikit pun tak ada dosa kat dia. Tak ada. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, nak sedekah, nak infak, buat waktu hidup. Tuan-tuan jangan takut. Bila tuan-tuan infak, tuan-tuan sedekah, Allah pasti akan ganti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan bagi. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan, bila kita bersedekah, apa yang akan kita dapat? Dia akan menghilangkan daripada hati kita sifat sombong, tuan-tuan. Kita akan hilang sifat sombong. Tapi ingat, ada orang, tuan-tuan, dengan bersedekah, sedekahnya menjadikan dia sombong. Itu ingat tu elok. Sepatutnya sedekah jadi macam mana? Sedekah menghilangkan sifat sombong kita. Tuan-tuan, saya nak pesan kat tuan-tuan, tuan-tuan cuba buat macam ni. Tuan-tuan, lalu kita naik highway, kita singgah R&R. Bila singgah R&R, tuan-tuan pergi toilet, tuan-tuan tengok ada orang duk cuci tandas. Tuan-tuan biasakan bawa duit dalam poket RM1, RM2. Tuan-tuan bagi kat dia RM1. Tuan-tuan bagi kat dia RM2. Tuan-tuan tengok senyuman pada wajahnya. Senyum pada wajahnya, tuan-tuan, bagi tenanglah hati kita. Tuan-tuan tak je, tuan-tuan buat. Tiap pagi tuan-tuan balik masjid, salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi singgah dekat kedai. Tuan-tuan nak pergi beli roti canai ke, tuan-tuan nak pergi beli, salih ala Sayyidina Muhammad, makan untuk breakfast pagi. Tuan-tuan tengok ada meja dekat tepi tu, ada geng-geng lebay ni. Geng-geng masjid. Salih ala Sayyidina Muhammad. Balik masjid ke Tayak Putih, geng-geng AJK masjid. Biasalah standard geng masjid, lepas singgah kedai dulu sebelum balik rumah. Kan, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan pergi dekat kaunter tu, tuan-tuan pergi beritahu dekat dia. Tu yang meja yang geng-geng lebay 2-3 orang tu, yang tu saya bayar.
Tolong kira sat berapa tu dia makan? Kira 83 ringgit 50 sen. Awak banyak sangat. Dia tapau, dia bungkus nak bawa balik, ada kenduri kat rumah dia. Cancel, tukar meja lain pula. Tuan-tuan try buat tengok. Tuan-tuan tengok rezeki tuan-tuan akan jadi murah. Dia murah rezeki. Dan hari tu tuan-tuan akan dapat satu ketenangan yang tuan-tuan tak kerti nak cerita. Tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan kena buat solat si Muhammad. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, bila Nabi SAW ditanya, ayul islamu khairan, orang Islam yang macam mana yang paling baik sekali, Nabi SAW sebut salah satunya ialah it'amut ta'am, orang yang bagi rajin bagi orang makan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salih asyamat ni, saya ucap tahniah dekat masjid ni. Sebab program-program yang dibuat, saya ingat salih asyamat sangat prihatin kepada orang-orang miskin yang duduk dekat kawasan ni. Kita kadang-kadang tuan-tuan, Allah bagi dekat kita peluang ni, bukan Allah bagi dekat kita secara direct, tapi Allah bagi dekat kita indirect. Tuan-tuan biasa tak tuan-tuan duduk makan kat kedai, salih ala si Muhammad. Tiba-tiba dia main kucing tu main, dia tak tangan dia atas paha kita, dia tak paha dia, lepas tu dia buat muka kucing. Tak muka kucing tu. Pasal apa dia main kat kita? Pasal apa dia tak pergi kat orang lain? Pasal apa dia tak pergi kat orang tu? Sebab Allah nak bagi pahala tu kat kita. Kita tengah duduk makan, tiba-tiba ada seorang dia main-main berjalan, dia main-main semat, dia jual apa ni, dia jual krepek ke, dia jual apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang yang mai tu makcik-makcik, bayar-bayar mak kita, bayar-bayar ayah kita. Yang mai daripada kampung sana tu. Dan dia tak akan buat benda tu tuan-tuan kalau dia tak susah, dia tak ada keperluan untuk buat benda tu. Lebih baik dia duduk di rumah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tuan-tuan raih dah, tuan-tuan bagilah, tuan-tuan ingat infaklah kat dia. Kalau dia jual tu berapa ringgit tu, dia kata 5 ringgit, tuan-tuan ambillah satu. Buat senang hati dia, dia balik sagi kosong. Tuan-tuan bagilah nilai 10 ringgit, 20 ringgit dan selebihnya, tuan-tuan sedekah. Tuan-tuan akan rasa tenang yang saya tak kerti nak cerita. Waktu tuan-tuan salih Jumaat, maka kalau kadang-kadang tuan-tuan ada orang-orang, ada jalan-jalan untuk sedekah yang mai kat kita, tuan-tuan ingat, ini bukan saja-saja Allah nak bagi, melainkan Allah nak bagi kebaikan untuk kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Syukur tuan-tuan duduk kat sini. Banyak program-program yang masjid susun untuk infak kepada orang-orang yang susah. Indirectly bila tuan-tuan infak kepada masjid, jalan-jalan ni akan sampai balik kepada orang susah. Itu tuan tak payah duduk pergi cari orang susah ni nak tolong. Semua banyak program-program untuk orang-orang yang susah kat sini yang dilakukan oleh pihak masjid. Saya nak cadang macam ni. Kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kita nak masuk bulan Ramadan ni. Saya nak cadang tuan-tuan lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tolong prepare satu jumlah untuk tuan-tuan peruntukkan bagi infak dalam bulan Ramadan yang nak main ni. Tuan-tuan ada 1,000, tuan-tuan lokek 1,000 ni. 1,000. Tak 1,000 ni tepi. Setiap hari tuan-tuan infak sehari sallallahu alaihi Muhammad RM20. Kalau sehari RM20, 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 RM30 maksud 30 hari maksud jadi RM600. RM600. Kalau RM600 ada RM400 lagi baki. RM400 itu tuan-tuan allocate 10 akhir Ramadan nak mencari Lailatul Qadar. So 10 akhir Ramadan tu tuan-tuan akan sallallahu alaihi wasallam infak sebanyak sallallahu alaihi Muhammad RM60 setiap hari. Kalau 10 kalau RM1 kali 700 kali ganda. Kali pula gandaan dalam bulan Ramadan yang Allah gandakan pahala, subhanallah. Dalam riwayat sallallahu alaihi Muhammad, amalan fardu yang kita lakukan digandakan 70 kali ganda. Amalan sunat yang dilakukan seumpama fardu paling kurang 10 kali ganda. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan kira balik berapakah jumlah yang kita akan dapat pada setiap hari daripada RM20 yang kita peruntukkan sepanjang daripada bulan Ramadan. Masuk 10 akhir Ramadan, kena pula malam tu, malam Al-Qadar. Ganda pula, kalau RM1 kali 70 kali 700 kali pula dengan 10 dah 7,000. Kalau RM60 kali 700 kali pula dengan 10 kali pula seolah tuan-tuan infak selama setiap malam selama 84 tahun. Tuan-tuan, kali ni saya nak cabar diri kita. Kita nak buat yang tu. Nak cari ketenangan, nak buang kesombongan, salih Jumaat daripada sedekah yang kita berikan, insya-Allah. Selebihnya kita serah pada Allah untuk bagi Allah rasa, bagi kat kita ni rasa daripada harta-harta yang kita infakkan itu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jafri atas penjelasan dan pencerahan. Untuk makluman tuan-tuan, walaupun kami di sini kampung Pegalang Batu,
kampung yang duduk di tengah-tengah bandaraya Melaka bersejarah ni. Dalam qaryah ni saja tuan-tuan, ada lebih 70 asnaf yang layak menerima zakat, tuan-tuan. Itulah kampung kita ni, kampung orang Melayu terutamanya. Jadi oleh kerana itulah saya nak tanyalah kepada ada panel kita, Dr. Izhar, kenapa kita orang Islam ni kena kaya? Senang soalan dia. Terima kasih Ustaz. Saya, tuan-tuan dan puan, ikhlas saya cakap, saya antara orang yang sangat suka dan gembira bila tengok orang Islam kita berjaya. Kalau tuan-tuan nak tahu, hatta kalau saya naik kapal terbang pun tuan-tuan, saya akan bagi tahu penganjur apa-apa pun Malaysia Airlines dulu. Itu perangai saya daripada dulu. Tak apa, kalau masjid tak cukup duit, aku tambah duit aku. Sebab saya tahu ramai orang Islam kita kat situ. Pilot ramai orang Islam. Pramugari ramai orang Islam. Walaupun orang kata ustaz, dia orang tak pakai tudung. Tuan-tuan, baru ni saya naik kapal terbang, pramugari datang jumpa. Kata ustaz, bila agak-agaknya kami boleh pakai tudung ustaz? Dah lama dah kami tunggu. Kami ni ustaz, dalam kapal terbang kami tak pakai. Keluar airport KLIA kami pakai ustaz. Kami tak ada pendapatan lain ustaz. Kami nak tanggung mak, nak tanggung ayah, nak tanggung adik belajar. Ustaz, inilah pendapatan yang kami ada. Saya kata tak apa. Yang penting niat tu ada. Yang penting niat nak tinggalkan. Tak apa. Tanggungjawab saya sampaikan kepada menteri-menteri, sampaikan kepada Perdana Menteri. Alhamdulillah saya dah sampaikan, saya, Datuk Dr. Muhaya dan beberapa orang yang lain, Mufti Wilayah Persekutuan masa itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, sampaikan kepada 2 orang Perdana Menteri. Alhamdulillah kami sampaikan. Semalam jumpa dengan Datuk Seri Syahidan Kasim. Sampaikan lagi. Tanggungjawab saya menyampaikan. Saya cukup gembira bila tengok orang Islam kita kaya. Kenapa tuan-tuan? Bak kata ustaz tadi. Daripada 10 Ashrul Mubashirin fil Jannah, 10 orang yang confirm masuk syurga, tak kurang 5 orang adalah jutawan. Pertama Abu Bakar, Umar, Osman, Abdul Rahman bin Auf, Talha. Ini confirm jutawan. Dan kalau nak bagi tahu lagi, dalam pintu-pintu syurga, selain pintu solat, yang kedua kita ada pintu taubat, nombor 3 kita ada pintu Ar-Rayyan, pintu orang berpuasa. Puasa ni pun tuan-tuan perempuan, bak kata Ustaz Jafri Mahmudi tadi, tuan-tuan, bulan Ramadan tu bulan infak. Bulan Ramadan Nabi SAW kana asyaddun nasi sakha'a yaumal fi syahr Ramadan. Nabi paling pemurah pada bulan Ramadan. Tengok, puasa. Kenapa? Pada bulan Ramadan kita bagi orang makan, bagi jiran makannya. Ada duit sikit, alhamdulillah, dapatlah buat apam balik kat rumah ha. Bagi yang sebelahnya. Bagi sebelah kanan, bagi sebelah kiri, bagi depan, bagi belakang. Alhamdulillah, kak. 4 yang akak bagi ni orang perempuan selalunya. Kalau orang Melaka buat apa? Asam pedas. Asam pedas Melaka. Den suka benar. Sebab Alu Gajah dia cakap belah-belah Minang tu. Jadi saya dekat-dekat Minang sikit. Bayangkan bagi kat jiran. Nabi kata apa? At'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Tuan-tuan, masuk syurga tenang. Macam mana orang yang bagi tu? Infak, gerobok rezeki. Bagi orang makan. Kadang-kadang kita balik semayang tengok dekat luar tu ada makanan kan. Kita yang ambil tak tahu tuan-tuan. Tak tahu ni siapa bagi. Kadang-kadang ada orang infak fisabilillah untuk 100 orang jemaah. Balik makan kita dengan anak-anak. Allahu Akbar, mudahnya masuk syurga. Tengok bila orang Islam kita kaya. Tu bila kita kaya. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa, pintu syurga puasa pun nak kena ada duit. Kemudian dia ada pintu az-zakah. Pintu bab nak masuk syurga, dia ada pintu zakat. Nak masuk syurga ni tuan-tuan, Allahu Rabbi, macam kita nak masuk Masjid Haram lah, kita ada banyak pintu. Kita nak pergi Raudah, dia ada pintu Babus Salam, keluar Babul Baqi'. Allah, rindunya saya kat Mekah, ya Allah. Berapa ramai jemaah? Alhamdulillah, ya Allah.
Saya tuan-tuan nak sangat pergi Mekah. Ramai ajak ni. Tapi sebab banyak tugasan yang tak siap, jadi saya kena selesaikan dulu. Sebab benda wajib banyak. Tapi tuan-tuan, saya harap kawan-kawan yang pergi doakanlah. Kita nak masuk Babus Salam, nak masuk Raudah, dia ada pintu. Nak masuk syurga sama juga. Yang keempat, dia ada pintu zakat. Orang yang banyak bagi zakat, bang, Allah takkan sia-siakan orang bagi zakat. Bayangkan baru ni saya pergi ke lembaga zakat Selangor, jemputan CEO dia. Saya pergi, kebetulan lalu dekat kaunter dia bergambar, tengok ada seorang makcik tuan-tuan. Seorang makcik duk bayar zakat. Kakak ni bagi tahu, ustaz, ni makcik ni ustaz, dia ni siapa ni? Bukannya orang jual nasi lemak kak, bukannya orang yang jual asam pedas. Bukan. Siapa mereka ni? Siapa kakak ni? Kakak ni adalah cleaner dekat sebuah syarikat negeri Selangor. Cleaner yang cuci sampah tu. Kaunter dah bagi tahu, kak, akak tak payah bayar zakat, akak layak terima zakat. Tahu tak apa jawab? Saya tak nak. Biar gaji kecil, saya nak keluar zakat. Saya tak nak. Saya tak nak. Tak dapat masuk dalam pintu zakat. Tuan-tuan, kita di mana tuan-tuan? Ini makcik cleaner nak masuk dalam pintu zakat. Pintu-pintu syurga ni pun kita nampak semuanya perlukan duit. Pintu babul jihad. Babul jihad, ada satu bab jihad fisabilillah. Nak keluar jihad, Nabi akan panggil, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Masa tu semua para sahabat bukan saja datang nak perang, tetapi ada yang datang bagi duit, ada yang akan bagi harta, ada yang akan bagi pedang, macam-macam tuan-tuan untuk perang. Jadi nak masuk syurga pun perlu duit. Jadi kenapa orang Islam kena kaya? Tuan-tuan, kenapa orang Islam kena kaya? Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Orang Islam perlu kaya sebab apa? Nak membangunkan negara Islam. Nak membangunkan masyarakat Islam, kita perlu kaya. Tu sebab Jepun kaya, dia boleh membangunkan negara dia. Korea kaya sebab dia nak bangunkan bangsa dia. Tu sebabnya bangsa dia, rakyat dia kaya kerana dia memikirkan macam mana nak kayakan negara. Begitu juga kita Malaysia. Malaysia ni tuan-tuan, negara yang paling indah tuan-tuan. Saya duduk negara Arab lama, 12 tahun saya duduk Arab. 12 tahun tuan-tuan. Umur 13 tahun dah duduk kat Syria. Tuan-tuan bayangkan. Saya duduk pergi negara Arab. Sekarang ni saya jadi penasihat dekat Dubai. Penasihat halal Dubai. Saya jadi penasihat halal Kuwait. Jadi profesor pelawat dekat Albania. Tuan-tuan bayangkan bila saya pergi semua tempat tu, saya kata aku nak balik Malaysia juga. Betul bang. Malaysia juga. Sebab apa? Malaysia masyarakatnya majmuk, satu. Nombor dua, syiar Islam. Saya pergi Singapura tuan-tuan, azan tak dengar kat luar. Kita alhamdulillah bukan saja azan, ceramah kita boleh dengar kat luar. Cuma tak datang je. Betul kan? Cuma tak datang je. Datanglah bang. Masjid ada ni, Masjid As-Saadah nak jadi 2 tingkat. Harap-harap adalah orang. Takut jin saja tingkat 2 tu. Jadi kita buat ni, Datuk Hamzah dan AJK fikir sebab nak bagi keselesaan pada para jemaah. Bila masjid besar, kita boleh buat program. Tengok, bila orang Islam ada duit, pertama, kita boleh galak orang untuk datang masjid. Tengok, basikal tergantung dinding. Mana ada orang gantung basikal macam tu tuan-tuan? Bang, tu kenapa nak bagi galakan pada anak-anak muda datang masjid? Betul. Inilah cara yang sebenarnya. Saya kalau tahu ni semalam saya letak dalam, saya sebut dalam forum perdana TV1 semalam. Viral forum tu sebab saya tegur menteri. Saya tegur baik. Jadi saya sembang je. Lepas tu menteri ajak minum sampai pukul 12 pagi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bagus. Buatlah macam ni. Ni satu, kita galakkan anak muda datang masjid. Budak muda ni dia nak datang masjid, dia nak orang yang semangat. Tu sebab imam kena sedap. Imam kena sedap. Ini imam gagap, pening kepala orang. Lari budak-budak. Mengajar pun kena sama juga. Dia tak boleh, dia kena ada semangat. Baru budak-budak suka. Tu sebab Ustaz Azhar Idrus, walaupun dia tak boleh masuk Melaka, belum boleh lah, paling boleh kot insyaAllah ya, ilmu. Kenapa orang muda suka? Sebab dia jawab terus. Dia jawab terus. Yang salah-salah, yang
Betul-betul. Dia cakap. Sebab apa? Sebab orang muda ni dia kena tarikan. Dia ada tarikan. Kadang-kadang buat makan macam ni, buat basikal. Okey. Yang kedua, nampak sangat orang muda dah mula ramai, orang tua pula tak ada. Bagi motor pula. Ni datang masjid nak kena motor ke kerana nak masuk syurga ni? Tapi tak apa, ini galakan. Galakan. Letak motor. Berapa biji motor? Setakat berapa tu? 2 tu. Malam ni 2. Dah ada lah. Ada up 1. Lelong lagi, siapa nak derma? Infak dia bagi kata 3. Orang tu datang. Saya tuan-tuan bagi sebuah motor baru ni kat Kuala Lumpur untuk seorang Bilal datang masjid. Saya wakaf. Motor saya skuter harga 13,000. Tapi motor tak naik. Dah saya banyak keluar. Ingat nak pergi surau masjid itu. Lah saya kata ginilah, bila ambil ni motor pergilah. Buat pergi masjid. Saya duduk tengok dia pergi masjid. Walaupun saya tak pergi kat masjid tu, tapi dia ada. Motor pergi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, tu sebabnya tuan-tuan buat. Ini antara galakan untuk orang pergi masjid. 2. Tengok orang, bila orang Islam kita ada duit. Nombor 3, nampak izzah. Orang ada, kenapa Nabi suruh cari duit? Kenapa Quran hampir 60% setiap surah akan sebut tentang infak, kekayaan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat Quran. Aqimus salah wa atuz zakah. Zakat. Tengok. Kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Tengok tentang infak lagi. Kemudian Allah bagi tahu, kalaulah kamu hidup, kamu nak buat apa? La as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang yang nak mati akan kata, aku nak hidup balik bagi 1 minit. Ya Allah, aku nak hidup balik. Aku nak bersedekah. Tengok, dia sebut sedekah. Maknanya duit. Itu sebabnya tuan-tuan, saya sangat gembira. Masa PKP baru ni tuan-tuan, saya tiap-tiap hari, Ustaz Joffrey tengok kan? Tiap-tiap hari tuan-tuan, saya promo produk orang Islam. Ramai orang kutuk saya. Bukan ramai lah, sikit je. Tapi viral orang yang kena kutuk tu kena kutuk balik dengan orang. Dia kata apa benda lah ustaz ni. Dah lah profesor Datuk lagi promo kek. Apa punya level. Dia cakap gitu. Bagi saya tuan-tuan, biarlah kau nak cakap apa pun, yang penting aku tolong orang Islam. Kau tak tahu apa yang berlaku pada orang Islam ketika berlaku PKP. Bang, datang rumah bang, saya bagi alamat rumah. Bayangkan dia nak hantar barang, tak boleh. Grab datang rumah, dia tahu, dia kena tahu alamat rumah. Pejabat tak boleh pergi. Semua kerja kat rumah. Ustaz, dia bagi tahu PA saya, boleh tak nak hantar kek? Bang, dia tak hantar pakai Grab. Saya menangis tuan-tuan. Datang kereta Proton yang mula-mula keluar oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Datang, ada anak budak besar-besar ni dalam kereta 3 orang. Perempuan keluar, bawa kek. Ustaz, tolonglah Ustaz, promokan saya punya kek. Kek ni suami saya buat. Suami saya kena pecat. Dia pandai masak Ustaz, saya tak pandai buat kek. Tolonglah Ustaz, saya datang daripada Gombak ke rumah saya 1 jam. Dah lah bagi tu, nak bagi sampul pula dekat saya. Ustaz, ambillah sikit, suami suruh bagi. Saya kata nak, saya tak ambil duit 1 sen pun. Ambillah kak, gunakan duit untuk balik. Itulah duk fikir juga, minyak tak ada. Saya pula keluar duit bagi minyak. Tuan-tuan, orang Islam kita bang, tiap-tiap hari tuan-tuan boleh tengok Facebook saya penuh dengan makanan. Rumah saya penuh makanan. Jiran-jiran yang paling happy. Keliling jiran-jiran saya semua happy. Ustaz, banyak betul makanan Ustaz. Alhamdulillah, lepas saya review saya bagi. Kau dak kencing manis saya tuan-tuan. Tiap-tiap hari nasi Arab sampai, kejap-kejap kek sampai, kuih raya ni tak usah cakap lah tuan-tuan, berbalang-balang, habis aku sedekah kat orang, hadiah. Saya kata bila saya bagi, tuan, saudara ambil dan tolong doakan orang ni murah rezeki. Alhamdulillah tuan-tuan, ada yang hantar WhatsApp direct kepada anak saya yang jaga benda tu sekarang ni, anak saya kat UPM. Doakanlah dia nak sambung belajar dah. Alhamdulillah. Dia yang jaga. PA saya ni, dia orang WhatsApp. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, lepas Ustaz promo, syukur, adalah duit nak bayar kereta. Adalah duit nak bayar rumah. Adalah duit nak bayar anak sekolah. Bayar tuition, sebab semua kan sekolah online. Bayar tuition khusus anak nak ambil SPM. Tuan-tuan, tu sebabnya orang Islam kita kena kaya.
termasuklah rakan-rakan saya, alhamdulillah dia orang buat Deria. Deria ni nama perfume, minyak wangi. Kalau tuan-tuan bau kat Mekah tu, bau oud tu, itulah dia. Selalunya minyak wangi ni, oud ni tuan-tuan, ni mula-mula buka bulan 2020 Ustaz. Mac 2020. Masa tu PKP. Tapi Allah tu Maha Kaya, masa buka tu, sebelum dia launch bulan 3, sebelum tu saya pergi Mekah bulan 2, bulan 1. Saya bagi tahu masa tu pergi dengan orang Melaka lah, jemaah Melaka. Saya bagi tahu dekat yang buat produk ni, budak-budak dia datang ni tuan-tuan, dia orang tak ada gaji, dia datang-datang budak muda. Kata, Ustaz, boleh tak nak guna nama Ustaz untuk buat minyak wangi? Saya kata minta maaf, nak guna nama saya minta maaf, payah guna nama saya. Saya ni penjawat awam. Awak nak guna nama saya kena minta izin. Tak boleh mudah-mudah ambil. Saya ni penjawat awam, ada jawatan pula. Jangan buat pasal. Tak apa Ustaz, kami akan minta izin. Dia minta izin sungguh. UKM izinkan saya. Dapat surat apa semua okey lah. Saya kata, kau nak buat apa ni? Buat minyak wangi. Tengok bau. Oh, bau biasa sangat. Macam pergi rumah orang kahwin bagi sebiji tu lah. Itu tak payahlah kacau orang lain punya bisnes. Habis macam mana Ustaz? Ustaz nak apa? Saya kata saya nak bau oud. Oud ni bau gaharu lah. Gaharu. Orang Melayu panggil gaharu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke kedai minyak wangi, tuan-tuan tengok minyak wangi yang ada gaharu, ada oud. OUD. Harga tak kurang RM400. Saya ada adinda Sultan Selangor bagi saya besar tu, harganya RM1,500. Kecil je. Beli kat Mekah. Saya bawa dia pergi Mekah, dia bagi besar tu. Tapi 1 hari tahan. Baju dah basuh, bau lagi wangi dia. Tuan-tuan, budak-budak tu dia kata, saya kata okey boleh buat tapi nak kena bau oud. Dia kata, Ustaz, mahal Ustaz. Tak nak. Saya nak yang bawah harga RM100. Biar murah. Sebab bila saya pergi masjid, orang bau. Orang kata, Ustaz, wangi Ustaz. Bau beli kat mana? Takkan saya nak bagi tahu saya beli kat supermarket, mahal. Harga 300-400 tak tergamak. Harga yang orang bagi hadiah sampai 1,000 saya tak tergamak nak cakap. Saya kata saya beli kat Mekah. Itu je ayat dia. Bila balik Malaysia, saya kata okey. Dia orang nak buat, dia bau kan wangi. Saya pun cakap okey. Sebelum kamu launch bulan 3, saya nak sedekahkan dulu. Bawa jemaah 100 orang, dia sedekahkan lebih kurang 100 botol. 100 botol nilai dia RM6,900. Sampaikan dia punya kawan tu, dia kata, Ustaz, belum bisnes lagi dah sedekah. Saya kata sedekah je bang. Tak apa, Allah tu Maha Kaya. Alhamdulillah tuan-tuan, 2 tahun dah. Hari ni ejen untuk Deria ada kat belakang tu, budak-budak muda datang, orang wakil orang Melaka. Dah ada hampir dekat 200 ejen. Bulan PKP. Bila orang Islam kita kaya, apa dia buat? Masa baru ni, masa banjir besar, mereka keluarkan tak kurang, daripada Deria saya keluarkan tak kurang RM20,000 untuk bantu orang susah. Jadi tuan-tuan dan puan, orang Islam kena kaya sebab apa? Sebab kita boleh, pertama, kita boleh berzakat. Nombor 2, kita boleh berwakaf. Nombor 3, kita boleh bersedekah. Nombor 4, kita boleh bagi hadiah. Hadiah. Nombor 5, kita boleh buat apa? Kita boleh bagi orang makan. Belanja orang makan. Walaupun sikit, tak ada masalah. Dan kekayaan tu bukan duit wang ringgit, tetapi kesihatan pun. Alhamdulillah. Kenapa orang Melaka sihat-sihat? Sebab orang Melaka suka belanja orang makan. Saya pergi makan dah banyak kali dah tempat kat orang Melaka ni Ustaz. Makan-makan, duduk makan, dah lah ramai. Kita nak pergi bayar, tokai bagi tahu, Ustaz, orang dah bayar Ustaz. Loh, siapa bayar? Ada Ustaz, hamba Allah. Siapa tu? Tak boleh tahu Ustaz. Dia tak bagi tahu. Saya pun tak kenal dia. Tengok sampai peringkat tu. Ada pula satu kedai yang saya makan, dia kata hamba Allah yang bayar. Saya kata, siapa hamba Allah tu? Saya, tokai kedai. Jadi tuan-tuan dan puan, percayalah, bila kita orang Islam kaya, kita kena gembira. Jangan jadi jealous. Jangan kita sihirkan orang tu. Orang Islam kita berjaya, banyak benda dia akan bantu. Tengok, percaya tak percaya, tuan-tuan, bagilah orang Islam kita kaya. Bantu orang Islam. Tolong orang Islam. Beli barangan orang Islam terlebih dahulu, sebelum kita beli barangan orang bukan Islam. Bukan apa? Orang bukan Islam, dia akan beli dengan orang bukan Islam. Kita orang Islam, tolong orang Islam. InsyaAllah, saya doakan tuan-tuan perempuan, orang Tangga Batu ni dimurahkan rezeki. Apa? Oh, Pengkalan Batu. Tadi sebut apa?
Oh, tangga batu lain. Banyak betul tangga ni. Batu. Pengkalan batu. Semoga orang-orang pengkalan batu dimurahkan rezeki. Dipanjangkan umur. Diberikan kesihatan. Diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga Masjid As-Saadah ini mendapat dana yang secukupnya untuk wakaf membina tingkat yang kedua, insya-Allah. Dan saya doa semoga kalian juga dimurahkan rezeki dalam semua urusan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan majlis forum kita pada malam ni, saya mempersilakan Ustaz Jeffrey lah untuk mengulas dan menyimpulkan forum kita dan memberikan, orang kata, beberapa mutiara untuk kita bawa pulang ke rumah, insya-Allah. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Imam At-Tabari pernah petik satu kisah yang saya baca. Ada seorang lelaki, dia beribadat selama 40 tahun. 40 tahun dia buat ibadat. Zaman Bani Israel dulu. 40 tahun dia buat ibadat. Duduk di satu tempat, dia beruzlah, buat ibadat 40 tahun. Habis-habis dia keluar daripada tempat peribadatan tu, tiba-tiba satu hari, Salih Simat, dia terjumpa dengan seorang wanita, dan takdir Allah, dia berzina dengan wanita tersebut. Padahal dia 40 tahun dia buat ibadat. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi orang baik, dia menyesal dengan apa dia buat, dia menangis, subhanallah, sebab dia bertaubat pada Allah. Dia kata, ya Allah, rugi saja 40 tahun aku buat ibadat, tiba-tiba di hujung usia aku buat benda ni. Lalu tuan-tuan, subhanallah, dalam keadaan dia kesedihan, dalam keadaan dia meratapi apa yang dia lakukan itu, tiba-tiba ada seorang lelaki yang meminta, tolong saya lapar, bagi saya sedekah. Sedekahkan saya makanan. Apa yang dia buat? Dia ada 2 keping roti, dan dia serahkan 2 keping roti itu kepada lelaki tersebut. Dan takdir Allah, lepas itu dia meninggal. Dan tuan-tuan, bila dia pergi depan Allah, dia tengok-tengok dosa dia berzina itu lebih berat di sisi Allah berbanding dengan 40 tahun dia buat ibadat. Dan dia menutupi hari dia, ujung pada hayat dia itu dengan dia melakukan zina dengan Salih Allah Syimat, melakukan dosa besar. Tuan-tuan, subhanallah, Ustaz Syimat, tiba-tiba ada satu amalan yang dia buat di hujung usianya, selepas daripada sebelum kematian dia, iaitu satu sedekah. Dan dia ambil sedekah itu, diletakkan di atas timbang amalnya, dan subhanallah, lebih berat daripada 40 tahun amalan. Dan subhanallah, Ustaz Syimat, tuan-tuan, lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Sebab apa? Apa beza di antara 40 tahun amalan dengan satu sedekah? Yang dia buat 40 tahun amalan itu, dia dengan Allah semata-mata. Tetapi dengan dia bersedekah itu, tuan-tuan semua, dia menumpang manfaat daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dia sedekah. Orang tadi dengan roti yang dia dapat itu, mungkin dia balik bagi anak-anak dia makan. Dia menunaikan tanggungjawab nafkah dia kepada keluarganya daripada rezeki yang kita bagi dekat dia, maka kita tumpang pahala dia. Anak-anaknya mungkin makan tersebut, pergi ke sekolah ke, pergi menuntut ilmu ke, pergi buat kebaikan-kebaikan, kita tumpang pahala tersebut. Dengan roti yang dia makan itu, dia dapat melakukan ibadat kepada Allah, kita tumpang pahala tersebut. Maka subhanallah, maka berjalanlah pahala-pahala, tuan-tuan, yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat manfaat daripada sedekah yang kita lakukan. Tambah-tambah kita duduk dekat masjid ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tadi ni, tengok tadi ni, anak-anak tadi ni yang ambil galas beg tu dengan sedikit daripada Ustaz Syimat, barang-barang makanan dan barang-barang keperluan yang diberikan kepada orang yang perlu. Tuan-tuan, dia balik rumah dia tu. Dia balik rumah dia tu. Satgi tu beras tu nanti tu, Ustaz Syimat, tu keluarga tu makan tu. Anak-anak keluarga dia makan, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, Ustaz Syimat. Yang esok tu kenyang daripada perut tu, esok tu nak breakfast, anak nak pergi sekolah nanti ni. Anak tu nanti akan membesar, tuan-tuan sekalian. Dan mungkin salah seorang daripada anak-anak, daripada keluarga dia yang makan daripada beras yang kita bagi tu, mungkin satu hari dia akan jadi cikgu sekolah, dia akan mungkin jadi alim ulama, mungkin dia jadi engineer yang design masjid pula, yang ada orang pula, yang arkitek yang design masjid pula, engineer yang pi uruskan untuk bangunan masjid, yang orang buat ibadat dalam masjid tersebut. Tuan-tuan tengok, ada hubung kaitnya daripada sedekah. Sebab tu tuan-tuan, tolong kalau ada peluang sedekah, jangan lepaskan peluang. Bagilah walaupun sedikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan yakinlah, bila tuan-tuan sedekah, tuan-tuan akan dapat tenang. Dan tuan-tuan yakin dah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tuan-tuan, lagi satu cadangan saya sebelum saya nak tutup. Siapkan tiap-tiap hari dekat rumah kita tu ada satu bekas. Letak bekas tu di rumah kita tu. Tulis dekat situ, sedekah subuh. Tulis tu. Sayyid Muhammad.
Tuan ambil satu bekal, terpawai kuih samprik tu ke apa, tebuk kat atas tu. Tapi jangan lupa muslimat buat macam ni, muslimat tolong selotip bagi tebal-tebal sikit. Laki kita tu kali harap sangat tu. Lagi dia buat motor tak lepas bayar lagi, dia pecah tabung kita. Selotip tu tebal sikit, letak tu tulis sabun sedekah. Tiap-tiap pagi jangan lupa untuk sedekah. Walaupun RM1. Suami kita kalau dia pergi masjid, pastikan ada RM1 dalam poket dia tu untuk dia sedekah. Kita yang duduk di rumah muslimat, pastikan setiap hari pastikan ada sedekah yang kita bagi. Sebab sedekah itu di antaranya ialah dia menjauhkan bala pada hari tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia memurahkan rezeki kita pada hari tersebut. Ada 2 malaikat yang mai pagi-pagi tu. Pagi-pagi tu 2 malaikat mai. Malaikat yang seorang kot malaikat ni seorang ke? Betul ke? Nak kata nak panggil apa? Malaikat ni seorang ke apa? Seorang. Kata ganti dia. Kata seorang lah. Seorang malaikat ni dia kata apa? Dia kata, ya Allah, kau gantikanlah ni orang yang sedekah dengan ganti yang lebih baik. Seorang lagi dia kata apa? Yang orang yang kedekut sangat ni, yang sayang sangat nak bagi ni Allah. Malaikat ni kata apa? Ya Allah, kau musnahkanlah ni orang yang kedekut ni, harta orang sedekut ni. Tuan-tuan, kita nak doa para malaikat setiap pagi. Kita nak barakah pada hari tersebut. Sebab pagi-pagi Nabi SAW doa satu doa yang Nabi SAW sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Maka sedekah pada waktu pagi itu ada berkatnya pula. Dan pada hari tersebut kita mengharapkan perlindungan daripada mudah-mudahan barakah sedekah yang kita berikan pada hari tersebut. Ingat, setiap orang yang dengar ni, tolong buat satu benda ni. Nama dia sedekah subuh, insya-Allah. Habis cukup bulan, duit pun dah penuh dalam tabung, bawa mai jumpa dengan bendahari masjid. Bagi ini sedekah saya kepada pihak masjid. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Teruskan insyaAllah untuk bersedekah, infak, dan pastikan tuan-tuan sekalian muslim sebahagian daripada harta kita infakkan ke jalan Allah SWT. Di sisi harta kita ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jafri atas rumusan yang menarik, bekalan untuk kita ke rumah. Dan untuk akhirnya saya menjemput Datuk Dr. Izhar untuk menyampaikan kesimpulan dan rumusan sebagai mutiara kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, sebagai pengakhiran saya nak kongsi amalan je untuk kita murah rezeki. Pertama, banyakkan senyuman. Senyum. Tak ada duit pun tak apa, senyum. Allah murahkan rezeki kita. Kita tak kaya disebabkan duit, tetapi kita kaya disebabkan senyuman. Nabi kata apa? Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu kat orang tu satu sedekah. Satu. Nombor 2, jangan tinggal amal-amal sunat, qabliyah dan ba'diyah. Sama ada solat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Dan yang paling penting, paling kurang tuan-tuan, 2 rakaat tahajud. 2 rakaat tahajud sebelum datang subuh. Sembahyang subuh 2 rakaat kau, sembahyang sunat 2 rakaat kat rumah, tahajud sampai masjid, azan belum berkumandang, sembahyang lagi 2 rakaat. Dapat 4 rakaat tahajud. Sebab Allah kata, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat orang yang sembahyang tahajud 2 rakaat. Nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan perempuan, apa yang perlu kita buat untuk kita mendapat kebahagiaan dan murah rezeki? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, intisyarul khair, nashrul khair. Tolong sampaikan cerita-cerita baik. Jangan cerita yang tak baik. Macam contoh masjid kita, Masjid As-Saadah ni. Tuan-tuan, sampaikan dekat kawan-kawan kita. Hari ni pun malam ni penuh orang live dekat Facebook dan Instagram. Tuan-tuan, sampaikan. Saya balik ni saya akan cerita benda yang dilakukan oleh AJK Masjid As-Saadah, Datuk Hamzah selaku pengerusi. Buat benda ni saya akan sampaikan semua masjid-masjid yang saya akan pergi. Saya akan pergi yang paling dekat Pulau Pinang, kemudian di Terengganu, kemudian Kelantan, patah balik pergi Johor pula. Saya akan sampaikan amalan-amalan baik ini. Intisyarul khair, nashrul khair. Bagi tahu, manalah tahu Masjid Saadah ini jadi model. Jadi model apa? Untuk masjid-masjid lain juga buat. Saya baru ni pertemuan dengan semua mufti-mufti seluruh Malaysia. Kemudian sembang-sembang, dia orang pun cakap benda yang sama, Ustaz. Ustaz,
Dia orang kata apa? Sekarang ni tanggungjawab kita susah sikit. Nak tarik orang datang masjid balik payah. Sebab 2 tahun orang tak datang masjid. Lepas tu datang pula kena bawa sejadah. Ada pula yang sampai-sampai nak masuk Allah lupa sejadah. Tengok-tengok sejadah tak ada. Patah balik lah kali tak boleh sembahyang. Sekarang dah alhamdulillah orang dah letak sejadah kat luar tu. Tertinggal ada sejadah. Kena dia kata ustaz serabut ustaz kena betulkan suhu. Sekarang ni suhu dah tak ada dah. Lepas ni kita kena ambil ni lah QR code dia. Tu saja. Tuan-tuan, buatlah sama-sama menyampaikan benda-benda baik ini dan saya insya-Allah akan sampaikan apa yang masjid ni buat sebab saya gembira. Pertama kali saya dengar masjid buat macam ni 40 hari komplit. Budak-budak dapat basikal, mungkin beberapa orang tua komplit dapat motor 2 biji dah hari ni, esok mungkin naik 3 biji. Mungkin minggu depan MyV sebiji. Kalau MyV sebiji, saya harap Datuk Hamzah buat bersenang. Sebab apa? Mesti orang semayang Zohor tu sampai rapat ke dinding sana tu. Jadi insya-Allah kita buatlah apa saja. Percayalah tuan-tuan, kalau ini berjaya, Datuk Hamzah, AJK, orang kampung sini, termasuk ustaz, termasuk imam, insya-Allah akan datang di akhirat. Semua amalan ini datang bagi syafaat. Semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Doakan saya tuan-tuan, agar saya sampai ke Kuala Lumpur dengan selamat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah selesainya bicara ahli panel kita yang berbahagia Ustaz Jafri dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Izhar Arif dalam membicarakan tajuk infak menuju kekayaan. Semoga ianya dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat membina sikap untuk lebih menjadi pemurah dalam memberikan infak fi sabilillah insya-Allah. Dan sebelum saya serahkan kembali mic ini kepada pengerusi majlis kita, saya ingin umumkan masjid insya-Allah akan mengadakan penggalan batu berselawat pada 26 hari bulan 3 nanti, yang kita akan anjurkan dan tuan-tuan semua dijemputlah penggalan batu berselawat insya-Allah pun sebagai satu usaha untuk menyemarakkan semangat untuk kita hadir ke masjid. Dan juga untuk makluman juga tuan-tuan, anak muda Melaka ejen Deria Oud yang disebut oleh Ustaz Dr. Izhar tadi, ada bus di belakang, tuan-tuan boleh dapatkanlah minyak wangi yang mereka sediakan untuk dibeli, bukan free tuan-tuan. Okey, sekadar itu saya serahkan kembali majlis kita kepada pengerusi kita insya-Allah. Silakan.